Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan kepada semua peserta yang hadir. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution selaku Setiausaha Pakatan Harapan yang berusaha saudara saya yang berbahagia Datuk Wira Haji Mahfuz, seterusnya kepada sahabat saya, rakan saya, iaitu Yang Berhormat Raya mewakili DAP, seterusnya kepada seluruh pimpinan Pakatan Harapan Negeri Kedah, terdiri daripada berbagai pimpinan parti, sebagai peringkat daripada PKR, daripada Amanah dan juga DAP, pengarah program Datuk Dr. Ismail, seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Sebentar tadi saya melihat pembentangan Datuk Seri Saifuddin. Saya agak kaget untuk bentang kerana saya tak tahu apa expectation daripada peserta convention hari ini. Saya menyediakan slides, tapi slide saya itu adalah berkaitan dengan naratif rahmah yang menjadi satu perkataan dan istilah yang kita dengar hari ini secara meluas, ya, iaitu menu rahmah. Ini yang paling popular lah, ya. Kita ada baru ini pun disebut dalam bajet belia rahmah, ada satu peruntukan khas. Kemudian tabung rahmah, ya, bantuan rahmah. Dan hari ini semua pakat guna nama rahmah untuk menggambarkan satu produk kerajaan perpaduan selain daripada gagasan besar madani itu, maka praktiknya di peringkat rakyat umum digunakan konsep rahmah. Mungkin sebagian besar kita tak tahu rahmah itu apa. Yang kita tahu rahmah ini nama orang, bersandarkan, ya, semangat. Tapi kalau kita nak bagi faham makna rahmah ini, dari terjemahan bahasa Inggris ialah compassionate. Yang aman. It's as simple as being compassionate. Berlaku sikap rahmah, being mercy to all, bagi kebaikan kepada orang. Itu actually makna rahmah. Dan oleh kerana parti Amanah ini adalah parti yang menjadikan gagasan rahmah untuk membentuk kerajaan atau seperti yang digesah sumber daripada ayat Al-Quran dari surah Al-Anbiya ayat 107, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan dikau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada alam ini, yakni keseluruhan, the entire universe, ya, tak kira hanya bukan manusia tapi juga kepada binatang, kepada tanam-tanaman, malah kepada alam sekitar dan sebagainya. Maka kami daripada parti Amanah menjadikan dasar ini sebagai satu naratif yang tidak ada kompromi. Maksud tidak ada kompromi, walau apa juga keadaan dan suasana, dan dengan kami daripada Amanah menjadikan rahmah atau compassionate ini sebagai uncompromisable policy. Kita tak boleh kompromi untuk kita tinggalkan. Dan saya akan cuba yakinkan kepada para peserta sekalian, yang hari ini orang sebut gagasan, orang sebut hari ini
rahmah itu semua. Untuk memastikan The fact of the matter remain, dapat kita bantu bersama. it was introduced in as early as 2018 Tapi to pada setiap 2020. itu ada Sudah harganya, diperkenalkan. saudara sekalian. Bukan benda yang Kita yang tak baru. boleh pandang ringan bila buat Cuma pada keputusan waktu yang itu besar, kita tak rasa sempat macam nak biasa. Tak boleh. menjelaskannya kepada Inilah orang ramai. yang selama Pada ini bajet kita 2020, sebut kemunculan politik kita telah baru. menerima Dia 10 tak juta muncul. Acuan 10 million. elok-elok cuih jadi baru dalam bajet dah, dia dah jadi 2020. lembu. Untuk apa? Memberi penerangan kepada rakyat gagasan rahmah yang merupakan satu naratif Islam yang sangat relevan kepada bukan saja orang Islam tapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau boleh saya share sikit sebelum saya ambil second part of my speech. Saya akan ambil second part of my speech untuk saya bagi gambaran cabaran dan juga kesukaran yang kita terpaksa hadapi termasuk pilihan raya umum yang akan kita adakan. Jadi kita boleh start dengan first slide saya. Kalau boleh Muin boleh bantu saya. Ya. Basically rahmah itu menggambarkan kasih sayang. Dan saya rasa kita kena start explaining kepada pengundi-pengundi kita, ya. Kalau mereka mempertikaikan khususnya orang Melayu Islam, dan kita tengok tadi kebanyakan kerusi yang kita terpaksa hadapi dia punya. Yang ni boleh throw. Ini saya bentang di Cambridge. Boleh terus. Lagi. Itu Leaders of Asia tu. Jangan main. Asia, Leaders of Asia lecture tu. Okay. This is next one. Okay. Saya nak cut short. Kita dah bentang dekat Cambridge lah, Datuk Seri. Hari tu kita bentang di kabinet, minta dapat kelulusan. Saya bentang di Cambridge University. Jadi kalau orang Melayu kata, Pak kata harapan ni tak Islamik, Pak kata harapan ni tak bela Islam, kita dah bercakap Islam di Universiti Cambridge dah. Cuma orang kampung tak tahu. Itulah masalah kita. Kita dah bercakap dekat depan profesor semua tentang konsep yang kita bawa rahmatan lil alamin. Dan saya minta kepada semua, baik daripada komunikasi kita dan sebagainya, supaya ambil naratif-naratif ini untuk explain kepada pengundi-pengundi kita bahawa kalaulah kita bercakap untuk membandingkan, kita tahu di Kedah ni kita akan berdepan dengan PAS, Datuk Mabus. Kita akan berdepan dengan PAS. Apa produk Islam kita kita nak cakap kepada orang ramai. Saya tahu kebanyakan kita, baik PKR, baik Amanah, baik DAP yang Muslim, kadang-kali kita tertekan untuk nak buktikan kepada pengundi kita lebih Islamik daripada PAS. Betul? Kita nak tunjuk kata we are more Islamic. That is wrong. Jangan berlumba kita lebih Islam. Kalau kita berlumba kita lebih Islam, kita akan membawa naratif yang PAS nak bawa. Naratif PAS adalah Islam yang radikal. Naratif PAS adalah Islam yang berasaskan kebencian kaum, kebencian di antara agama. Apakah anda menyatakan kepada saya untuk kita melawan PAS kita kena lebih teruk daripada itu? Definitely that is not a good choice. Saya seru kepada orang ramai, jangan berlumba dengan PAS siapa yang lebih Islam. Tapi kita kena yakinkan orang ramai, khususnya orang-orang Melayu, bahawa Islam yang Pakatan Harapan bawa adalah Islam yang rahmah dan Islam yang akan membangunkan bukan sahaja orang Melayu Islam, tetapi Islam yang membangunkan seluruh rakyat Malaysia. Kita kena put our foot there. Please, don't show you are more Islamic than PAS. This country is going to destroy. Yes, it is a long way. I agree with you. Jalan panjang. Tapi we have no choice. Oleh kerana itu kita kena faham, sebab itulah
pada tahun 2019 kita dah bawa gagasan ini. Kita punya alasan sangat mudah, background kita, justification kita. Kenapa kita memerlukan compassionate Islam? Why? Figure ini show very clearly. Inilah komposisi kaum dalam negara kita. Islam 61%. 19.8 Buddhism, 9.2 Christianity, 6.3 Hinduism, 3.4 others. Kita tak boleh hidup dalam keadaan menafikan bahawa ini adalah negara berbilang agama, berbilang kaum, berbilang bangsa, dan naratif yang kita kena letak, tapak yang kuat kepada pengundi ialah inilah asas negara kita dan kita tidak boleh rela asas ini dihancurkan oleh mana-mana pihak. Ini kita kena. Tak boleh kita nak kata depan dengan Islam kita kata lain, dengan Cina kita kata lain, dengan India kita kata lain. Tak boleh begitu. Yang akan kita kata kepada rakyat Malaysia, kita daripada Pakatan Harapan akan kekalkan asas wujudnya negara ini yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama, dan Pakatan Harapan akan mempertahankan kepelbagaian ini. This is how you going to talk to your voters. Tanpa rasa syak, tanpa rasa ragu. Next one. Kita tahu dalam negara kita ada berbagai economic policy. Inilah yang kita cuba buat. Dan kita sampai kepada 2019 ini kita tak sambung di sini ya. Pada tahun 2023 kita punya yang terakhir polisi kita ialah shared prosperity. Ya. Kemudian datang yang terkini iaitu Malaysia Madani. Ya, yang tadi telah disebut di dalam bajet dan sebagainya. Okay, next slide. Okay. Ini adalah sebenarnya itu evolution bukan revolution. Evolution of Islamic policy. Bagaimana evolusi dasar Islam itu berkembang. Dan kita kena ingat bahawa saudara-saudara yang saya kasih sekalian, ya, kita doakan semoga Datuk Seri Saifuddin selamat sampai ke destinasi dia. Beliau minta uzur di satu tepukan kepada setiausaha Pakatan Harapan kita yang bekerja siang malam untuk memastikan Pakatan Harapan terus marah ke hadapan. Okey. Kenapa saya share benda ini dengan tuan-tuan sekalian? Why? Sebab kepada mereka yang bukan Islam, kita kena faham sentimen. Kita kena faham emosi orang Islam. Di sebalik yang saya nyatakan tadi bahawa kita mempertahankan kepelbagaian yang ada dalam negara ini tanpa kompromi, kita membela nasib semua kaum, semua bangsa, semua agama, tapi kita jangan lupa Islam sebagai agama resmi persekutuan ada dia punya kelebihan-kelebihan yang memberi kesan, sentimen dan emosi kepada rakyat Malaysia, khususnya orang Islam. Sebab itu saya minta dalam pilihan raya negeri nanti, jangan buat apa-apa kesilapan yang membuka peluang musuh kita guna untuk menyatakan rakan-rakan bukan Islam dalam Pakatan Harapan tidak hormat Islam. Please, I beg you. Saya merayu. Hati-hati cakap anda ketika kempen. Kadang-kadang kita bina strategi cantik hanya kerana silap cakap, runtuh habis yang kita bina berpuluh tahun. Hanya beberapa minit saja ucapan itu dikeluarkan. Para petugas pilihan raya sekalian, be more sensitive. Seperti mana kita juga kena sensitif kepada rakan-rakan kita yang bukan Islam. Sehingga boleh menimbulkan kekeruhan hubungan sesama kita. Sebab itu kita kena faham dasar Islam di dalam negara kita ini tak boleh lari. Mana-mana pemimpin
mana-mana kerajaan mesti ada dasar ini. Sebab itu kita tengok 1985 ada Policy of Application of Islamic Value, iaitu penerapan nilai-nilai Islam. Tahukah anda kenapa dasar ini diperkenalkan tahun itu? Mungkin sebagian besar kita waktu itu belum lahir lagi pun, atau kita baru budak-budak lagi masa itu. Saya masa ni baru sekolah tu. Kerana naratifnya nak lawan PAS. Sebab PAS bawa dengan Islam dia, firebrand Islam dia, maka penerapan nilai-nilai Islam ini datang untuk mengimbangkan Islam firebrand yang dibawa oleh dia. So dalam negara kita, polisi Islam yang dibawa, ia adalah untuk mengimbangi. Kadang-kali Islam yang boleh menjejaskan keseluruhan asas negara ini. Maka itu lahirnya penerapan nilai-nilai Islam. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim was there sebagai penggerak utama kepada dasar penerapan nilai-nilai Islam. Kemudian 2004 lahirnya Islam Hadari. Ya, Islam Hadari, Civilizational Islam. Kemudian 2016 lahirnya Wasatiyah oleh Datuk Seri Najib. Tujuannya juga, walaupun mungkin disalah tafsir atau disalah erti, tapi saya nak gambarkan kepada orang ramai, dalam negara kita, dasar Islam sangat penting untuk kita hadam. Apatah lagi kita jadi kerajaan. Makin kuat kita kena faham. Dan orang bukan Islam juga tidak terkecuali untuk memahaminya dan menjelaskannya kepada pengundi-pengundi kita. Itu penting, kita kena ambil kira. 25 Oktober 2019, masa kita jadi kerajaan, saya jadi Menteri Agama waktu itu, kita perkenalkan Policy of Rahmatan lil Alamin, Compassionate State. Tapi malangnya dia hanya berjalan tak sampai 2 tahun. 22 bulan sangkut. Pasal Sheraton Mall. Habis. Kalau tidak, dasar ini yang telah kita bawa sampai ke Cambridge, sampai ke Beijing, sampai ke Bosnia. Dasar ini akan mengimbangi apa saja Islam yang dibawa oleh PAS dalam konteks politik. Sebab itulah hari ini, bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang, dan kita bentuk kerajaan, ada 2 menteri amanah di situ, 2 timbalan menteri, maka salah satu daripada menteri yang aktif, sesuai dengan kerajaan madani perpaduan yang kita ada hari ini, memperkenalkan produk-produk rahmah dia. Kerana dia sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada. Dan Alhamdulillah kita telah mula kerja ini sejak tahun 2019 lagi. Bukan sekarang. Kita dah mula tahun 2019. Dan kalau saya terangkan kepada tuan-tuan slide seterusnya, tuan-tuan akan tengok bahawa yang kita cakap ni bukan milik amanah lah. Dia menjadi milik negara. Sayangnya hari ini terbantut dengan berbagai instability politik yang tidak stabil. Tetapi insya-Allah dengan Madani dan Perdana Menteri kita hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, rahmah akan jadi pemacu untuk menjayakan kita punya cita-cita dalam negara ini. That I can guarantee. Next. Lahirnya dasar terkini iaitu rahmah semasa kita jadi kerajaan dulu. Dan hari ini Madani fit in very well. Cantik dia masuk, dia bukan benda baru. Kerana kita berdepan dengan 2 ekstrim hari ini. Yang ni ekstrim Islamofobia. You see, there are some people who have baseless fear of Islam. Everything about Islam, negative. Everything about Islam, negative. Everything about Islam, negative. Dia jadi satu fobia. Dia panggil baseless fear of Islam. There is one end, they're very extreme. Dia nak dengar nama Islam tak boleh. Dia sebut Islam, ini tak boleh ni. Bila sebut Islam, ini bahaya.
Oh, ini teroris. Oh, ini negara akan rosak. Jaga. Please don't go to the extreme end. There is nothing to fear about Islam. The only thing you should fear about your misunderstanding about Islam. That's the only thing you should fear. Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama backward. Islam bukan agama yang menentang kewujudan kaum lain dan agama lain. So baseless fear ini, realistically speaking, wujud dalam negara kita. Kelompok ini wujud dalam negara kita. Yang sebelah sini pula, radicalization of Islam, of religion. Dia meradikalkan agama itu. Dia menjadikan agama itu ekstrim. Dia melihat orang bukan Islam tak layak wujud. Dia melihat orang Islam ini ancaman kepada orang Islam. Ini yang kita dengar Melayu Islam ini. Ini yang di sebelah sini. So, apa yang akan menyatukan rakyat Malaysia? Apa yang akan membuatkan kita boleh duduk in the middle, in the center? Maka lahirlah gagasan rahmatan lil alamin, compassionate Islam. So ini yang kita perjuangkan, ya. Dan saya harap naratif ini dapat kita benakan. Next. Bila anda nak membuat sesuatu, orang tak boleh kata yang ni amanah punya. Bila cakap bab rahmatan ni amanah, dah. Rekod dalam sejarah, history of Malaysia, yang menyebut perkataan itu bukan Dr. Mujahid, walaupun dia initiate benda itu, tapi yang menyebut itu ialah pada Royal Address, Opening of Parliament. You kena ingat, bila Tuanku Sultan, Tuanku Paduka Yang di-Pertuan Agong, bila dia bercakap, dia akan panggil semua agensi. Dan bila dia pick up dalam dia punya ucapan, itu tandanya dia iktiraf. Dan ini menjadi sumber punca kuasa yang terbesar dalam kita terusnya mendetailkan dan mencerakinkan dasar ini. Pertama kali terdengar di Parlimen, Royal Address 11 Mac 2009, dia menyatakan Islam is not ini kita terjemahlah sebab kita bentang di Cambridge. Islam is not just an exclusive religion for a particular group, but this is a universal way of life and brings blessings to the world. We strongly support the government's effort to promote the principle of rahmatan lil alamin, a mercy to universe, and maqasid syariah based on the true teachings of Islam. Kenapa ni orang kampung tak dengar ni? Kenapa? Kerana anda tidak memberitahu kepada mereka. Anda duk berlumba dengan PAS supaya anda dilihat lebih Islamik. Betul? Sebab itu kita tak boleh berlumba kalau kita nak kata kita lebih Islam daripada PAS. Tapi kita boleh meyakinkan, kalau Tuanku Yang di-Pertuan Agong sebut, apa rakyat jelata yang bernaung di bawah Tuanku nak kata? Ya, inilah dasar yang kita kena pacukan dengan satu sumber kuasa yang paling besar. Next one. Kami ni bercakap dulu, bukan cakap tau. Model ni dah pusing dunia dah ni. Selatan, Timur, Barat, Utara. Beijing Foreign Studies University pun saya bentang ni. Sarajevo International Islamic University pun saya bentang. Cambridge pun saya bentang. Maknanya, inilah Islam yang rakyat Malaysia nak kena faham, bawa, dan inilah naratif yang kita hari ini berdepan dengan pengundi Melayu Islam yang kononnya mereka lebih rela yakin dengan Islam dibawa oleh PAS, sedangkan kita punya satu model peringkat antarabangsa yang lebih baik berbanding dengan apa yang mereka perjuangkan. Tanya kat PAS, model Islam kamu apa? Nak buat model pun dia tak boleh buat. You cannot even write a model. Kita boleh buat model. Compassionate Islam, asasnya maqasid syariah. Maqasid syariah ni panjang cerita dia, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim did mention di dalam bajet dia tentang maqasid syariah. Ya. Model Malaysia. Model kita bukan model Iran, model kita bukan model Saudi, model kita bukan model Pakistan, model kita bukan model daripada negara luar. Model kita ialah Malaysian model.
Dan ini boleh jadi model yang boleh kita jual kepada seluruh dunia, kepada mereka yang nak ambil cara kita. Keliling itu ialah sektor-sektor, legal, dakwah, education, halal, tabung haji, mosque, research, maqasid, social economy, semua ada dah. Dan lebih penting daripada ini, 17 agenda of SDG. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, SDG ni apa benda? Tahu tak? Do you even know what SDG is? Sustainable Development Goals, United Nation. Malaysia adalah di antara yang menerima, adopt SDG. Kita dah letak SDG dah dalam Islam kita ni. Sebab itu saya diberi penghargaan pada tahun 2019, saya berucap di SDG UN Summit. Kerana kita meletakkan SDG sebagai satu dasar pembangunan yang cocok dan sesuai dengan apa yang kita bawa, iaitu compassionate state. Di luar itu ialah ada 17 agenda. Di luar itu ialah apa yang kita namakan sebagai khamsa kulliyat, atau menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga agama. Ya? Jadi sebagai panduan untuk kita. Next one. Okey, habis dah. Right. Narrative. Of course, one sitting saya bentang takkan you nak faham. Tapi itulah gambaran dia. Kalau kita nak memahamkan pengundi kita, dalam PRN ni kita ada strategi, of course. Tapi kita tak boleh lari daripada, saya sebut tadi, kita tak mau nak berlumba dengan PAS supaya kita dilihat lebih Islam. Tapi kita faham ini, insya-Allah. Saya yakin kalaupun tidak jangka pendek PRN, tapi jangka panjang, Islam yang dibawa oleh Pakatan Harapan yang telah diadapt dan diterima hari ini dalam kerajaan Madani, perpaduan Madani, adalah untuk orang Islam khususnya dan para pengundi dan yang bukan Islam dapat menikmati dasar pentadbiran Islam yang lebih dinamik. So saya akan mengakhiri saya punya pembentangan dengan saya akan minta lagi sebelum ditunjukkan satu TikTok saya yang tadi disebut oleh Datuk Seri Saifuddin, ya, bahawa cabaran kita untuk membentuk persefahaman dengan Barisan Nasional dan parti-parti lain, khususnya pembahagian kerusi, supaya kita boleh dapat maksimum kekuatan daripada BN dan juga dari kita untuk memastikan kemenangan kita di PRN Kedah khususnya dan di PRN negeri-negeri lain. Kerana realitinya di depan kita hari ini, saya seru kepada semua, sebab saya ni sebagai pengurusi PH Perak, kami antara negeri yang paling awal membentuk kerajaan perpaduan di negeri Perak. We are the first. Masa tu federal tak buat lagi, kita dah bentuk dah. Dengan 24 kita, Pakatan Harapan, 18 DAP, 5 PKR, 1 amanah, plus 9 daripada barisan, kita telah berjaya membentuk 33 majoriti, di mana sudah ada perjanjian antara kita dengan kerajaan, dengan BN waktu itu, untuk kita membentuk kerajaan. Dan saya tahu tidak mudah. Tidak mudah, sukar. Dinamik dia ada berbeza. Dulu kita bincang sama kita aja, DAP, PKR, dulu ada bersatu kejap, kita satu sama. Tapi sekarang kita berbincang dengan orang yang masa pilihan raya umum kita lawan. Dan saya nak beritahu ke you all, yang untung daripada kempen kita menentang Barisan Nasional ini, yang untung ni Perikatan Nasional. Kita duk hentam Barisan Nasional, yang untung siapa? Perikatan Nasional. Sebab orang Melayu marah ke UMNO. Pasal apa dia marah? Pasal kita lah duk kempen. Salah satu faktor yang tuan-tuan kena ambil kira, kenapa kita kalah? Selalu kita kata, kalau 3 penjuru, kita akan menang. Betul? Itulah yang kita punya, kononnya mantra kita. Oh, 3 penjuru kita boleh menang. Tapi you know why we lost? Selain daripada kita lemah, tak boleh nak lawan dengan gelombang tadi. Satu lagi faktor yang menyumbang kita kalah sebab apa? UMNO tak kuat. I hate to say this, but I will say it. I hate to say this, Raya, but I need to say it. In order for you to win Kedah
untuk PRN, UMNO must be strong. I hate to say this. UMNO must be strong. Kalau UMNO tak kuat, setakat kekuatan yang kita ada, boleh menang tak? There's no point kerajaan perpaduan. So kami di Perak, YBS Mirror, kami bersetuju dalam semua kami. PH, apa dia? Kita kena pastikan UMNO kuat. Oh, kita pula kena pastikan UMNO kuat. Pelik kan? Tapi realiti tak? Fact tak? So, kena berjiwa besar. Macam Datuk Seri Saifuddin kata tadi lah. Ada kursi-kursi, ada tempat-tempat yang kita kena kompromi lah. Sedangkan kita lawan mereka dulu. Okay. So, saya minta you all perhatikan dalam 2 minit lebih saja TikTok saya ni. Dalam TikTok ni, ucapan saya, sejurus kita dapat kuasa, you boleh dengar apa cabaran yang kita akan hadapi. Okey, boleh Moin bantu saya? Kita semua sedia maklum keputusan sukar yang diambil bersandarkan semangat nasihat paduka-paduka tuanku Raja-Raja Melayu nak tengok negara kita dalam keadaan yang aman, stabil, tentera. Tak ada lagi kekacauan macam Sheraton tempoh hari. Alhamdulillah, Seri Anwar Ibrahim berjuang besar sama rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan telah pun berjumpa dengan semua pihak untuk membentuk kerajaan seperti yang digesa dan yang dititahkan oleh Pan Sultan. Tapi akhirnya dalam yang Datuk Seri bertemu dengan blok-blok parti yang menang dalam pilihan raya umum yang lalu, Perikatan Nasional telah menolak tawaran bersama dalam kerajaan. Maka yang menerima tawaran untuk membentuk sebuah negara kerajaan yang stabil ialah beberapa parti, iaitu Barisan Nasional, GPS dan GRS. Dengan itu dan dengan kekuatan itu, maka tercatatlah dalam sejarah, dan itulah yang diidamkan oleh rakyat Malaysia, iaitu kita telah berjaya melepasi lebih daripada 2/3 untuk menjadi sebuah kerajaan yang stabil dan juga kerajaan yang bersatu untuk memastikan negara dapat kita pacu bersama. Alhamdulillah. Tapi pada setiap keputusan itu ada harganya, saudara-saudara sekalian. Kita tak boleh pandang ringan bila buat keputusan yang besar, kita rasa macam biasa. Tak boleh, tuan-tuan. Inilah yang selama ini kita sebut kemunculan politik baru. Dia tak muncul acuan elok-elok cuih jadi baru, dia tak jadi lagi. I leave you with that challenges. Itulah challenges ya. Dia ada dua sini. Dia ada challenges, tapi dia ada satu asset. Challengesnya ialah macam mana kita nak kekal 5 tahun dalam bentuk kerajaan hari ini. Asetnya ialah we are the government in the federal. Dan gunakanlah sebaiknya seperti mana strategi yang telah dirangkakan. InsyaAllah saya yakin pilihan raya negeri Kedah Pakatan Harapan akan mendapat mandat daripada rakyat untuk kita memimpin negara. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.